السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, dan hadirin hadirat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya sekali lagi dapat kita hadir ke masjid yang penuh keberkatan ini bagi melaksanakan solat maghrib secara berjemaah dan seterusnya sementara menanti fardhu isya. Kita terus niat beriktikaf. Di samping itu insya-Allah kita isikan ruang kosong ini dengan kita menyambung kembali pengajian tafsir kita, di mana seperti biasa kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan, masih jilid pertama, muka surat 86. Kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah. Hari ini masuk juzuk yang ketiga, ya, ayat 253. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Bermula segala rasul. Rusulu jamak bagi rasul, ya. Kalau seorang rasul, ya, ada waw itu. Mari atas rasul. Ni tak ada waw, kemudian dia bari depan rusulu. Itu makna jamak taksir, ya. Bermula segala rasul-rasul 13 orang, ya. Faddalna, telah kami lebihkan ba'dhum ala ba'din, setengah mereka atas setengah yang lain, dengan ditentukan mukjizat kemegahan yang tiada bagi lainnya, ya. Maknanya bagi setiap rasul itu ada mukjizat tersendiri yang Allah kurniakan menjadi kelebihan mereka masing-masing.
Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah wajib kita beriktikad bahwasanya rasul-rasul ini ada martabat ketinggian masing-masing, ya, dan ada yang tertinggi, ya, ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi sekali ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh para nabi daripada ulul azmi, ya, yang mendapat gelaran ulul azmi, ya. Nabi apa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Seorang lagi Nabi kita 5 orang, ya. Ulul azmi 5 orang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ini nabi-nabi atau rasul-rasul yang mendapat gelaran ulul azmi, yang mana, ya, mereka alaihissalatu wassalam ini antara rasul yang paling banyak menerima ujian pada Allah Ta'ala, ya, dan paling bersabar menghadapi ujian-ujian di dalam menyampaikan keseluruhan dakwah, ya, wahyu yang diperintah oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada umat masing-masing, ya. Makin tinggi ujian, makin tinggilah martabatnya. Dan yang paling tinggi sekali ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita sangat-sangat bersyukur, tuan-tuan, ya, kita menumpang tuah keagungan, ya, martabat ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala, maka kita juga menjadi mulia. Wahal kalau nak banding umat-umat yang terdahulu, ibadah kita ni, ya, nak dibanding dengan umat dahulu macam ujung kuku dia je, ya. Setengah pada mereka bila sujud pokok kacang terlilit kaki-kaki itu. Umat dulu umurnya panjang, ya, ratusan tahun sampai 1000 tahun berada. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, ya. Jadi bila dia sujud tu lama sungguh, sampai pokok kacang lilit kaki tu. Kita tak sampai seminit sujud dah, ya. Tengok sekarang tasbih berapa orang yang karam. Ya. Tapi walaupun ibadah kita tak sehebat umat-umat yang terdahulu, dengan umur yang pendek, dengan ibadah yang singkat ini, namun kita akan masuk syurga terlebih dahulu. Bahkan kita juga akan meniti titian siratal mustaqim terlebih dahulu daripada umat-umat yang terdahulu, bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang kita dapat bila Allah pilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para rasul dahulu masing-masing teringin untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena banyak bersyukur dan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Dimuliakan atau dilebihkan aku 'alal anbiya'i bi sittin dengan 6 perkara. Maknanya 6 perkara ni tidak diberi kepada nabi-nabi yang terdahulu, hanya diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama kata Nabi, "U'titu jawami'il kalim." U'titu diberi akan aku jawami'il kalimi, jawami' kalim. Makna jawami' kalim ni perkataan yang sikit pendek tapi mengandungi makna yang begitu luas, iaitu Al-Quranul Karim, ya. Sepatah saja tapi maknanya
berjela-jela kalau kita nak tafsir. Huruf bismillah ba saja. Ya, berminggu-minggu nak tafsir dia. Ya, kalau tulis kitab tu berjilid-jilid nak syarah ba tu saja. Ya, bismillah tu, ya. Itu makna jawami' kalim. Tidak diberi pada umat yang terdahulu, pada nabi terdahulu, hanya diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang nipis saja, 6,600 lebih ayat, tapi mampu, ya, untuk mendidik, mentarbiah, mengatur urus kehidupan manusia sampai hari kiamat. Ya, lengkap, syumul, holistik dalam Quran tu, apa yang tak ada. Ya, itu makna jawami' kalim. Sikit saja tapi syarahnya begitu panjang. Ya. Sebab itu sesiapa yang berpegang dengan Al-Quranul Karim, selamatlah dia. Selamat, sentosa, bahagia dia dunia akhirat. Siapa yang lari pada Quran, celakalah dia. Ya. Kerana tidak ada petunjuk yang benar-benar pada Allah Ta'ala melainkan Al-Quran berserta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang berpaling pada Al-Quran, dia bukan hanya sempit dunia kehidupan dia, bahkan di akhirat besok duduk dalam keadaan buta. Allah bangkit dengan keadaan mata dia buta. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من أعرض عن ذكري, sesiapa yang berpaling daripada zikri, peringatan aku, yakni Al-Quran, agama aku, dia nak ikut cara dia, tak nak ikut petunjuk Al-Quranul Karim, ya, maka Allah beri warning, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang akan disempitkan oleh Allah Ta'ala. Ni warning Allah. Apa saja yang kita nak buat, landasan kita ialah Al-Quran. Selagi dia selari dengan Al-Quran, buatlah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, jangan dia buat. Kerana kita menempah kesempitan hidup di dunia. Itu janji Allah. Ya, dongka itu mana sempit. Bagi cara Allah akan sempit hidup kita. Dengan ekonominya, dengan penyakit wabak dan sebagainya, dengan kerutuhan akhlak mana budinya, ya, dengan bergaduh, bercakap, bertenah memtenah. Puncanya apa? Masing-masing tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim. Sebab itu Al-Quran ni dia jami' kalim. Cukup lengkap dah, tak perlu yang lain. Ya. Jadi bila kita pegang situ, selamat. Tinggal saja Allah warning, fa inna lahu, tunggu, sesungguhnya bagi orang ni ma'isyah, kehidupan dongka yang Allah akan sempitkan di dunia ni. Ya. Sebab itu sekiranya kita ditimpa apa-apa musibah, kita kena cek balik diri kita, muhasabah. Apa perkara yang telah aku langgar daripada perintah Al-Quranul Karim? Apa perkara yang aku buat yang bertentangan dengan Al-Quran, cuba kita cek balik. Mesti ada. Maka beristighfarlah kita banyak-banyak, taubat, insya-Allah kembali bahagia balik. Ya, kerana itu janji Allah. Quran ni buat rahmat. Ya, Allah turun Quran jadi syifa dan rahmat. Bila syifa dan rahmat, mana mungkin dia akan menyempit hidup kita. Tiba-tiba hidup kita sempit. Makna Allah tahan Quran tu daripada kita mendapat rahmat, dengan sebab kita sendiri enggan berpegang dengan Al-Quranul Karim. Ya. Sebab itu antara keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah jawami' al-kalim,
Tujuannya apa? Untuk kesentosaan kebahagiaan kita umat ni sampai hari kiamat. Ya. Itu yang pertama. Kelebihan yang kedua yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nusirtu birra'bi. Wa nusirtu birra'bi. Ditolong akan aku birra'bi. Ra'bi itu makna rasa ketakutan dalam hati musuh. Ya. Dan satu riwayat Nabi kata, Allah campak rasa takut dalam hati musuh kepada aku sebulan perjalanan. Ya, sebelum sampai dekat Nabi itu, katakan musuh daripada Rom nak menuju kepada Madinah contoh, lagi sebulan nak sampai, dah gerun dah nak jumpa Nabi ni. Kita kan kalau dijemput atau diminta untuk menghadap orang yang hebat-hebat, duk tidak. Ya, apatah lagi kalau kita bersalah. Maka musuh dia begitu. Ya, Allah campak dalam hati musuh-musuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ar-ra'bu makna rasa gerun yang amat sangat. Sebulan nak sampai itu dah rasa dah. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi bertakwa kepada Allah Taala. Orang mukmin, tengok para sahabat. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, antara sahabat yang sangat tinggi takwanya, sehingga ke semua makhluk tunduk takut. Iblis pun takut nak lalu tempat jalannya dilalui oleh Sayyidina Umar. Al-Khattab, dia punya aura tu, nur iman dia tu, ya, dia lalu tu tinggal kat situ, asar dia tu, menyebabkan musuh-musuh takut. Sehingga datang Sayyidina Umar pula macam tu, ya, tengok. Ya. Api datang keluar daripada celah batu di kota Madinah. Sayyidina Umar ambil kain, kibas-kibas macam tu, api tu lari macam tu. Ya. Sungai Nil tidak mau mengalir. Gubernur Mesir tulis surat kepada Sayyidina Umar, ya, menceritakan tentang Sungai Nil yang kering. Sayyidina Umar tulis 2 pucuk surat. Satu tulis kepada gubernur, satu tulis dekat sungai itu sendiri. Kalau kita gila agaknya, sungai itu mana boleh baca. Ya, keyakinan keimanan Sayyidina Umar, dia tulis kepada sungai, hai sungai, kalau kau mengalir kerana Allah, terus mengalir. Ya, maka Sayyidina Umar suruh benda tu campak surat dalam sungai. Tampak aja sungai itu selalu mengalir sampai hari ini, tak kering-kering. Ya, ni sebab apa? Ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok tok-tok orang kita dulu. Ya. Musuh-musuh, tengok musuh Jepun ke musuh komunis ke. Salah seorang tuan guru saya, Tuan Guru Haji Mukri Muhammad Al-Banjari. Ya, dia duduk masa tu di di Perak sana, tak ingat apa nama tempat, Bangan Serai. Ya. Musuh Jepun, anak-anak dara, kalau malam-malam tu musim Jepun masuk kampung, mereka akan lari menumpang rumah Tok Guru. Kalau buat padi semua disimpan di rumah Tok Guru. Musuh tak berani, Jepun tak berani nak singgah. Bukan nak rampas, nak singgah rumah Tok Guru pun tak berani. Lalu cepat-cepat lari macam tu je. Dia punya aura Tok Guru tu. Ya. Itu hari ni. Ya. Dia naik kereta lalu sebelah kebasikal, boom, jatuh longkang macam tu je. Sebab apa? Sebab kita cinta dunia. 2 penyakit hati, cinta dunia, takut mati. Ya, wahan, menyebabkan Allah tarik rasa gerun daripada hati orang kafir kepada kita. Makin banyak kita cinta pada dunia, makin hilang gerun orang kafir kepada kita. Rupanya cahaya iman tu menggerunkan musuh-musuh. Makin bertakwa kita kepada Allah, makin gerun musuh kepada kita. Tapi makin longgar iman kita, mereka masih makin berani, akhirnya dia pijak kepada kita. Ya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan belum sampai, ya, dah takut dah. Kalau zaman dulu sebulan perjalanan unta berapa jauh?
Kalau nak pergi ke Tabuk tu 2 minggu. Ya, dalam peperangan Tabuk, perjalanan ke Tabuk lebih kurang 700 lebih kilometer. 2 minggu, seminggu pergi, seminggu balik. Itu 700 kilometer. Kalau sebulan, kali 4 dah. 1000 kilometer dah takut dah. Ya, nak sampai ke Madinah tu dah naik gerung dah. Ya. Sebab tu tenterum bila dengar siapa yang memimpin tentera Islam, Umar Al-Khattab, pakak nak lari. Akhirnya ya raja dia atau panglima dia tempah bala besi, buah rantai tambat dekat kaki-kaki tentera dia supaya tidak lari. Sebab gerun bila mendengar nama Sayyidina Umar Al-Khattab memimpin tentera. Ya. Itu kelebihan ya Allah kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu, kata Nabi, birra'bi, Allah tolong aku dengan Allah campakkan ke dalam hati musuh rasa gerun, takut, gemetar. Ya. Yang ketiga, wahillat li al-ghanaim, dihalalkan bagi aku al-ghanaim, makna ghanimah. Ghanaim ni mana harta rampasan perang. Umat terdahulu tak boleh ambil. Ya. Umat Nabi dulu bila perang tak boleh ambil harta tu. Dia akan terbakar. Ya. Bakar macam tu. Korban pun akan dibakar. Bila korban lembu ambil, Allah hantar api, bakar korban tu. Tak boleh ambil. Ya. Tapi umat Rasulullah SAW, Allah halalkan ambil harta rampasan perang. Ya. Sebab Nabi tak boleh terima sedekah. Ya. Sedekah tu daki-daki harta. Rasulullah, ahli keluarga ahli baik, Allah haramkan menerima sedekah. Ya. Maka sebagai nafkah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Allah izinkan mengambil ghanimah, panggil khumus, 1/5, ya, daripada harta rampasan perang. Ya. Bila berperang, zaman dulu perang dia bawa harta benda. Ya, macam-macam bawanya ke medan perang tu. Anak isteri pun bawa sekali. Lembu kerbau dia tarik ke padang tu. Jadi bila musuh lari, dia tinggal semua tu. Ya. Maka jadi akan menjadi harta rampasan. Maka Allah izinkan Nabi, halal bagi Nabi SAW untuk mengambil ghanimah tersebut. Ya, halal. Sedangkan Nabi-Nabi dulu Allah tak izinkan. Ya, itu kelebihan Nabi yang ketiga. Yang keempat, waju'ilat li al-ardu tuhuran masjidan, dijadikan bagi aku bumi ini tuhuran masjidan. Ya, muka bumi ini suci bersih, boleh dijadikan tempat sujud. Masuk waktu saja kita nak salat saja tuan-tuan, tidak mesti cari surau, tak mesti cari masjid. Salat je lah, asalkan tanah itu bersih. Buah pokok boleh, buah kemah boleh, tak ada alasan untuk tidak solat. Ya, balik-balik jam, parking tepi. Ya, apa lagi kereta tak berjalan, solat je lah tepi jalan tu. Ya. Asalkan tidak ada najis di situ. Ya. Bumi ini semua suci bersih. Allah nak memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi di mana saja sudut bumi ini boleh kita bersolat di atasnya, selagi tidak ada najis-najis yang mencemari. Ya. Tidak mesti kita nak masuk ke masjid, ke surau baru nak solat. Ya. Maka tidak ada alasan lah bagi orang yang tidak mampu nak ke masjid untuk tidak solat. Dia boleh solat di mana saja. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah,
diutuskan aku kepada makhluk kafah, ya, kafatan, keseluruhan. Nabi diutus bukan hanya untuk orang Arab saja, ya, bahkan semua bangsa di muka bumi ini, tak kira merah, putih, hitam, semua sampai seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu hanya diutus untuk umat-umat kaum-kaum mereka sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh dunia, ya, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, ya, tak kira bangsa, ya, tak kira warna kulit dan sebagainya, semua diperintah oleh Allah Taala untuk Nabi sampaikan. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kita dapati hari ini, ya, di Jordan tahu mana, bahkan di benua Eropah sana, ya, Islam makin naik hari ini. Di Rusia, ya, tiap-tiap hari beribu-ribu masuk Islam, ya. Cahaya Islam tu naik, ya, di bumi yang kita tak sangka, yang kita anggap mereka tu dulu sebagai musuh Islam, ya, rupanya tempat yang kita sangka itulah, ya, naik cendawan, ya, Islam di sana. Kerana Allah Ta'ala, Allah nak memuliakan agamanya, mudah saja, ya. Yang terakhir kata Nabi yang ke-6, wa khutima bi an-nabiyun, ditutup dengan aku akan segala nabi-nabi. Makna nabi ni khatimul anbiya, penutup segala nabi-nabi, ya. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi kalau ada bangkit orang mengaku aku nabi, itu bukan nabi, itu babi ni dia. Syaitan tu, ya, dia menyamar jadi nabi, ya. Siapa mengaku jadi nabi hukumnya kafir, ya. Ada juga orang yang mengikut dia, zaman Rasulullah dah ada, zaman sahabat dah ada orang mengaku jadi nabi palsu, ya. Bahkan zaman kita ni lagilah bagai-bagai kepalsuan ada, ya, bakat mengaku belaka. Tak ada dah nabi, ya. Yang ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat, kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mewarisi kerja Nabi ialah sahabat, tabi'in sampai akhir zaman, ya, diwarisi oleh ulama-ulama. Tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan. Siapa saja mendakwa aku nabi, maka hukumnya murtad, wa yazbillah min zalik, ya. Itu 6 perkara ya Allah muliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok pada sini tuan-tuan, ya, bertuahlah kita. Kan kita dipilih untuk menjadi umat bagi Nabi yang paling mulia di sisi Allah Taala. Bahkan kita telah merasai kemuliaan tersebut. Pahala ibadah kita diganda-ganda. Allah hantar malam Lailatul Qadar, Allah hantar lipat pahala tu, pahala ni, ya, supaya kita ni dapat mengatasi umat-umat yang terdahulu, ya. Bahkan di akhirat besok, ya, dalam satu riwayat Nabi kata setiap rasul dikurniakan mustajab dakwah, doa yang mustajab. Semua rasul-rasul ada doa yang mustajab, dan semua rasul-rasul dah guna pun doa mustajab tersebut. Tapi kata Nabi, aku tak guna, aku simpan untuk akhirat, untuk umat aku, ya. Tengok kasihnya Nabi kita kepada kita, ya. Mustajab doa tu, ya, ijabah tu Nabi simpan untuk mensyafaatkan kita di akhirat. Kata Nabi, sesiapa saja yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah SWT, dia akan dapat doa aku yang mustajab tersebut, ya. Semoga kita mati dalam keadaan beriman, ya, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita doa, ya, apa nama yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kembali pada ayat kita, minhum man kallama Allah, setengah daripada mereka para rasul ni, man ialah rasul
kallamallahu, ya, telah bertutur oleh Allah Ta'ala dengannya. Maf'ul mahzuf tidak, ya, takdirnya kallamahullahu, telah bertutur akannya oleh Allah Ta'ala, ya, dia punya maf'ul bih mahzuf, ya, mereka yang telah bercakap, bertutur, ya, itu kena bincang panjang cara kaifiat, itu tidak ada kaifiat dalam ilmu tauhid, ya, bagaimana ulama bahas, ya, yang dimaksudkan Allah bertutur dengan Nabi Musa AS tu. Sedangkan kalam Allah Ta'ala sifat, kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara, ya, kalam mana yang dimaksud, itu banyak khilaf ulama. Ada kata kalam nafsi, ada kata kalam lafzi dan sebagainya, ya. Itu kena tengok dalam ilmu tauhid lah, pembincangan lebih dalam tentang kallamallahu Musa taklima, ya. Wa minhum man kallama Allah. Ini sebahagian daripada Nabi ni Allah muliakan dia dengan Allah bercakap dengan mereka. Ada berapa orang Nabi yang Allah bercakap? Antaranya Nabi apa? Nabi Musa AS. Lagi Nabi kita SAW, ya, Isra Mi'raj kan Nabi, ya, Allah bertutur dengan Nabi kita SAW. Ya, tapi bukan Allah berada di aras di langit tu. Ya, Allah tak bertempat pun. Ya. Ini kemuliaan dia. Tapi kita tengok bentuk struktur ayat ni. Kalau sebelum tu Allah gunakan dhamir-dhamir, ya, faddalna, kami, ya, mana lagi, wa rafa'a, itu semua dhamir yang ghaib, ya, ataina. Tapi pada ayat ni Allah zahirkan wa kallamallah, ya, Allah tukar daripada dhamir ghaib ataupun fa'il yang bentuk dhamir kepada fa'il yang zahir, kallamallah. Ini dipanggil iltifat, ya, kalau kita belajar dalam ilmu Quran dipanggil iltifat, tukar dhamir. Ya, pada ayat-ayat yang lepas Allah kata faddalna, kami lebihkan. Allah guna kami, ya. Pada yang di bawah tu pula wa rafa'a ba'dhum, ya, ia mengangkat. Allah gunakan ia, iaitu kembali kepada Allah. Awa ataina, kami datangkan. Allah gunakan kami. Tapi pada ayat ni Allah kata kallamallah, Allah zahirkan perkataan Allah tu. Itu dipanggil iltifat. Tiba-tiba tukar daripada bentuk gaib kepada bentuk zahir, ya, fa'il yang zahir. Tujuannya apa? Tujuannya, balaghahnya untuk melahirkan rasa gerun kita kepada Allah SWT. Allah zahirkan asma Allah Ta'ala. Ya, bila orang dengar tu Allah bertutur, ya, dipanggil iltifat. Wa rafa'a ba'dhum darajat, wa rafa'a, dan mengangkat oleh ia Allah Ta'ala ba'dhum, akan setengah mereka itu darajat, beberapa darajat, ya, ketinggian atas lainnya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan di umum dakwah rasulnya. Ya, kerasulan Nabi Allah sendiri umumkan, ya. Dan kesudahan nubuahnya Allah iklankan, Allah umumkan Nabi ini adalah penutup segala rasul. Itu kelebihan Nabi-Nabi lain Allah tak zahirkan, ya. Nabi kita Allah sebut dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran, ya. Kalau dalam Injil Allah sebut Ahmad, ya, nama Nabi kita. Mana Allah sendiri yang iktiraf, zahirkan nubuah Nabi kita sallallahu alaihi
wasallam. Ini dipanggil tanda kemuliaan yang Allah kurniakan, kelebihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tafdil melebihi umatnya atas segala umat-umat yang lain. Ini kemuliaan Nabi kita. Allah lebihkan umat Nabi Muhammad SAW ke atas umat-umat yang lain. Seperti mana kita kata tadi, tidak boleh masuk syurga umat-umat yang terdahulu, sehingga seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga terlebih dahulu. Begitu juga tidak akan menganjak meninggal kepada mahsyar meniti sirat, melainkan semua umat Nabi Muhammad meniti dulu bersama Rasulullah, meniti sirat seorang-seorang. Nabi duduk di penjuru sirat tu berdoa, salimhu rabbi salim, rabbi salim. Tengok Nabi, oh kasih sungguh dengan kita, ya. Sampai ke akhirat, ya, Nabi masih doakan kita. Nabi tak doa untuk keluarga, Nabi doa untuk umat. Salimhum, salimhum. Ya, duduk di mizan, Nabi tolong tambahkan timbangan, beratkan, letak serban sebagainya, ya. Ada satu riwayat Nabi Adam alaihissalam kata, ya Muhammad, aku nampak umat engkau seorang tu ditarik dari malaikat nak bawa ke neraka. Nabi terperanjat, ya. Nabi Adam, mari ikut aku pergi tengok. Betul, ya, malaikat sedang seret seorang lelaki umat Nabi Muhammad nak masuk ke neraka. Nabi kata, berhenti. Apa kata malaikat? Tidakkah engkau, ya, mengetahui, engkau juga yang baca, ya, bahawa si malaikat ini la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan durhaka apa yang Allah perintahkan. Dia buat apa saja Allah suruh. Jadi dia takkan dengar cakap Nabi. Tiba-tiba Allah firman, berhenti. Dengarlah cakap Nabi itu. Barulah malaikat berhenti, ya. Kemudian Nabi kata, timbang semula. Bila timbang, tuan-tuan, lelaki tersebut amalannya berat dosanya, seperti yang mula-mula tadi lah. Tiba-tiba Nabi keluarkan satu benda daripada genggaman baginda sallallahu alaihi wasallam, letak belah kanan. Tiba-tiba berat sebelah kanan. Akhirnya lelaki tersebut boleh masuk ke syurga. Maka lelaki itu tanya, engkau siapa? Aku Muhammad Rasulullah, kata Rasulullah. Apa yang kau letak tu ya Rasulullah? Inilah selawat engkau kepada aku di dunia dulu. Aku masih simpan sampai hari ini. Oh, tengok kelebihan selawat, tuan-tuan. Nabi simpan selawat tu, ya. Bila tu Nabi letak selawat tu, berat di belah kanan, akhirnya masuk syurga. Sebab tu yang kita lokit untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan tidak ambil peduli.
InsyaAllah kita sambung akan datang ayat seterusnya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat hingga akhir ayat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin وإلهام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.